Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Kumpulan 10 bersama dengan saya punya tim, Syed Muhammad Nazir bin Syed Muhammad, Syed Irfan bin Syed Muhammad Al-Hadi akan membentangkan mengenai tajuk kemahiran menggunakan papan tulis. Kita masuk kepada pengenalan. Okey, pengenalan. Penggunaan papan tulis ketika proses pengajaran dan pembelajaran adalah suatu kemahiran mengajar yang sering digunakan di dalam bilik darjah. Ia adalah kemahiran mengajar secara tradisi. Penggunaan papan tulis memerlukan kecekapan guru untuk merancang dan menyusun tulisan, memaparkan nota serta meletakkan gambar di tempat yang sesuai. Okey, secara kita maklum, penggunaan papan tulis ni telah digunakan pada zaman dahulu lagi. Okey, papan tulis berada di berhadapan sewaktu di dalam kelas. Okey, kita masuk seterusnya mengenai objektif penggunaan papan tulis. Pertama, menjelaskan sesuatu fakta, konsep atau idea yang abstrak. Yang kedua, menarik perhatian pelajar terhadap perkara-perkara yang penting. Yang ketiga, mendemonstrasi langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematik. Dan seterusnya, mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru selain penggunaan komputer. Seterusnya, mempelbagaikan aktiviti pembelajaran pelajar. Pelajar memperolehi pengalaman semasa guru menulis di papan tulis. Seterusnya, memberi peluang kepada pelajar sekolah rendah meniru huruf daripada papan tulis. Okey, yang kita tahu, penggunaan papan tulis ni ialah sewaktu ketika guru berada di hadapan. Waktu guru di hadapan, kita mestilah menjelaskan suatu fakta sebelum kita tulis kat hadapan tu. Kita kena menarik perhatian pelajar untuk kita tulis kat hadapan tu dengan perkara yang lebih menarik perhatian. Jadi kalau murid-murid duduk kat bawah tu jadi macam wow, dia nak tengok je apa yang cikgu tulis kat depan tu. Jadi guru mestilah mempelbagaikan aktiviti pengajaran selain menggunakan penggunaan komputer. Jadi kita nak tulis kat depan tu, kita pelbagaikan lagi untuk menarik minat pelajar-pelajar. Okey, seterusnya kita tengok okey, kita masuk mengenai prinsip penggunaan papan tulis. Guru mestilah merancang penggunaan papan tulis lebih awal agar sesuai dan menarik perhatian para murid. Okey, guru cuba memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambar rajah. Seterusnya, tulisan dan gambar rajah hendaklah jelas dilihat oleh para pelajar. Kapur warna atau marker hendaklah digunakan untuk menggambarkan teknik penonjolan atau penekanan bagi menarik minat murid. Okey, aktiviti penggunaan hendaklah dipelbagaikan selain daripada melukis dan menulis. Jadi masuk dekat sini, aktiviti penggunaan ni hendaklah dipelbagaikan selain daripada melukis. Okey, jadi murid-murid ni dia boleh cuba untuk tampil ke hadapan dan buat perkara yang lebih baik. Contohnya letak nota ke, letak gambar dekat depan dekat papan tulis tu, jadi dapat menarik minat para murid. Okey. Pelajar hendaklah dilibatkan dalam penggunaan seperti menulis jawapan, melukis carta atau gambar dan menyelesaikan masalah mengikut arahan guru. Masa penggunaan hendaklah sepadan atau pengajaran kerana penggunaan papan tulis yang berlebihan akan membuatkan pelajar ni dia bosan. So kalau terlalu lama kita menggunakan papan tulis je, menyebabkan murid-murid ni yang kat depan ni dia rasa bosan, dia tak ada buat apa yang menarik minat. Contohnya guru ni mestilah dia pelbagaikan lagi. Contohnya dari segi menggunakan papan tulis tu, dia bolehlah buat tarik murid-murid kat depan tu, conteng kat depan tu apa yang dia faham. So guru ni mestilah pandai menarik minat para pelajar. Okey, kita masuk seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya kita akan masuk bahagian komponen kemahiran penggunaan papan tulis. Okey, dalam komponen ni ada 4 komponen, iaitu kejelasan, susunan, penonjolan dan penekanan. Okey, kita masuk komponen yang pertama, iaitu kejelasan. Okey, ciri yang pertama kejelasan adalah saiz tulisan yang sesuai. Saiz tulisan tu mestilah bersesuaian mengikut jumlah dan mengikut jumlah murid. Kalau murid tu banyak, makin besar lah kita punya penulisan, sebab nak bagi dia orang nampak lah apa yang kita nak tulis kat depan tu. Okey, yang kedua, tulisan kemas dan tepat. Okey, tulisan mestilah kemas dan tepat. Tepatnya dari segi ejaan tu mesti betul. Okey, kena pastikan tulisan ejaan. Dan kalau macam subjek matematik tu, kaedah pengiraan tu mesti betul. Takut tertukar nombor tu pun jadi masalah juga. Okey, yang ketiga, gambar rajah jelas dan ringkas. Okey, jika kita nak gunakan gambar rajah, nak letak dekat papan putih ataupun kita nak lukis gambar dekat papan tulis tu, mestilah sama juga macam tulisan tadi, kenalah jelas dan ringkas. Ringkas maksudnya taklah terlampau banyak gambar dekat dalam dekat papan putih tu. Okey, komponen yang kedua, susunan. Penggunaan ruang untuk tulisan dan rajah sesuai dan seimbang. Okey, maksudnya kedua-dua penulisan dan gambar rajah yang kita nak guna tu mesti bersesuaian dan seimbang. Maksudnya tak terlalu banyak, penulisan tu tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Sama juga dengan gambar, mestilah seimbang. Okey, yang kedua, susunan dapat dilihat dan teratur. Okey, dari segi tajuk, okey, setiap poin yang kita nak sampai tu mestilah susunan tu mestilah teratur mengikut susunan. Komponen yang ketiga, penonjolan dan penekanan. Penggunaan karpu warna atau marker yang bersesuaian dan menarik. Okey, bersesuaian ni maksudnya tak terlampau banyak kita nak pakai. Kalau saya cadangkan hanya 3 dah, iaitu merah, biru, hitam. Itu yang paling sesuai. Jangan terlampau banyak, dia akan nampak juga murid juga akan nampak serabut kalau terlampau banyak warna. Okey, dan menarik ni sama jugalah, menggunakan warna tu dapat menarik perhatian dia lah dekat papan putih tu. Okey, komponen yang keempat, teknik dan persembahan. Okey, teknik persembahan, ciri-ciri dia adalah membentuk satu konsep dengan jelas dan tepat. Okey, konsep yang kita nak tulis dekat papan putih tu mestilah jelas dan tepat dia punya penyampaian tu, ataupun dari situ penulisan dia mestilah jelas dan tepat. Yang kedua, mempermudahkan konsep atau idea yang susah. Okey, kita menggunakan bahasa yang mudah dalam nak menjelaskan sesuatu konsep ataupun idea dekat murid-murid. Yang ketiga, melibatkan pelajar dalam aktiviti pengajaran. Okey, aktiviti pengajaran ni contohnya saya dapat guna dekat kemahiran papan putih ni adalah dengan kita membuat soal jawab, kita tulis dekat depan tu, dan kita akan pilihlah mana-mana murid kat dalam tu kelas tu, dan untuk dia tulis dekat papan putih. Itu salah satu cara untuk kita menarik perhatian dia orang untuk memahami satu topik ataupun satu pembelajaran lah. Okey, itu adalah 4 komponen dalam kemahiran penggunaan papan tulis. Okey, yang seterusnya penggunaan papan tulis. Okey, kesan dia yang pertama, pelajar dapat memahami isi pembelajaran dengan lebih jelas dan tepat kerana pelajar mengikuti proses pengajaran secara satu persatu ketika guru memberi penerangan. Okey, lepas kita mengaplikasikan kemahiran tersebut dengan baik, maka kesan dia murid dapat memahami pembelajaran itu dengan jelas dan tepat. Sebab murid itu dapat mengikuti setiap pembelajaran kita tu satu persatu sampailah habis waktu tersebut. Itu kesan dia. Yang kedua, pelajar menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran, terutama bagi topik-topik yang
baru. Okey, pelajar akan kesan dia dapat menemukan perhatian sepenuhnya lah. Sebab dengan kemahirannya, contohnya tadi, penggunaan marker ataupun kapur yang berwarna-warni tu dapat menarik perhatian orang, merangsang dia orang punya otak. Okey, yang ketiga, pelajar dapat mengikuti perkembangan isi-isi pembelajaran dengan penuh minat. Okey. Lepas dia orang dah lepas kita aplikasi tu, dia dapat mengikuti pengembangan isi-isi, dia dapat memahami lah dan akan menimbulkan rasa minat lepas dia orang memahami tu. Selalunya setiap pembelajaran yang kita faham mesti kita akan rasa seronok sebab dapat satu perkara yang baru. Itu adalah 3 jenis kesan daripada penggunaan papan tulis. Okey, secara kesimpulannya, kemahiran menggunakan papan tulis adalah aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ialah satu kemahiran yang penting lah semasa proses PDP. Okey, kebolehan mengatur ruang dan informasi dengan jelas, menulis dengan kemas serta ringkas, serta memberikan ilustrasi visual yang padat membantu guru menyampaikan maklumat secara berkesan kepada murid. Okey, kemahiran yang disebut tadi tu sangat-sangat membantu dalam penyampaian maklumat kepada murid dan sangat memberi kesan yang efektif. Ia membolehkan penyampaian maklumat lebih interaktif dan membantu memperjelas konsep-konsep yang diajar. Kemahiran ini bukan sahaja bantu penekanan visual tapi juga memperkukuh penghayatan dan pemahaman konsep-konsep yang diajar kepada murid. Okey. Kemahiran ini dapat mengukuhkan lagi ataupun kalau yang dah faham tu lagi, dia dapat yang dah pernah faham, murid-murid yang dah pernah faham, dia akan menambah lagi, dia akan menambahkan lagi, mengukuhkan lagi lah penghayatan dan pemahaman tentang konsep-konsep yang diajar kepada murid. Kemahiran ini bukan sahaja membantu penekanan visual tapi juga memperkukuh penghayatan dan pemahaman konsep yang diajar kepada murid. Okey, guru dapat mengukuhkan lagi pemahaman konsep-konsep yang diajar kepada murid. Okey, itu sahaja dari kumpulan 10 dalam tajuk kemahiran papan tulis. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.